Langkawi memang indah, memang cantik. Sejak 2007 pengiktirafan UNESCO sebagai tapak World Heritage Geo Site dan ini merupakan antara tarikan utama di pulau yang indah ini. Betul. Selepas kita PKPP itu memang Langkawi menjadi destinasi utama pelancong daripada negara kita sendiri. Ialah kita tak boleh pergi luar negara, Terence. Jadi Langkawi memang menerima kunjungan yang awal-awal lagi 1,000 memang dah full. Hotel pun dah penuh kat situ. Dan kita akan bincangkan dua promosi serentak. Satu berkaitan dengan pelancongan dan satu lagi berkaitan dengan something you like. Ya. Sales. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Hezri Adnan, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syarika. Terima kasih undang LADA ke sini. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan berbincang berkaitan dengan pelancongan domestik itu sendiri dan bagaimana Langkawi telah membuka semula pintu kepada pelancong-pelancong domestik. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kita mula melihat peningkatan pengunjung ke Langkawi. Kalau tengok bulan Januari sampai 370,000 orang pengunjung Langkawi, sampai bulan 4 waktu full PKP tinggal 6,000 orang. Jadi bila kita lihat situasi begitu, kita perlu rancakkan promosi kita untuk menarik semua orang ke Langkawi. Dan pada hujung Jun, kita dah mula lihat sekitar 80,000 orang lebih ke Langkawi. Dan penghujung Julai 189,000 orang. Wow. Tak sebaik Januari tapi semakin baik pada sebelumnya. Betul. Jadi sekarang kita dah pun mengalami pasca COVID-19. Apa sebenarnya inisiatif atau program yang dilakukan oleh LADA bagi meningkatkan lagi jumlah pelancong yang datang ke Langkawi? Kita memang sebab Langkawi ekonominya bergantung pada pelancongan, 70% pelancongan. Jadi kita perlu pulihkan semula ekonomi dan dalam pelan pemulihan kita tu ada beberapa strategi promosi Langkawi. Dan yang utamanya telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Seni dan Budaya pada 15 Ogos lepas di Langkawi di Paradise 101 di Langkawi. Duanya adalah Langkawi Travel Fair dan juga Langkawi Great Sales. Okey. Boleh terangkan lebih lanjut mengenai tadi itu? Okey. Langkawi Great Sales akan bermula 1 September hingga hujung tahun, hingga 31 Disember. Dan ini akan melibatkan berbagai pakej-pakej pelancongan yang menarik. Pakej-pakej, ada pakej untuk keluarga 3 hari 2 malam, 2 ibu bapa, 2 anak boleh bermula dengan hanya RM499 contohnya. Ada pakej untuk, kita tahu yang waktu PKP ramai yang berkahwin pun terpaksa delay. Jadi kita ada pakej honeymoon package. Bermula daripada RM700, ada candlelight dinner dan macam-macam lagi. Dan juga ada package-package group package untuk leisure dan juga untuk meeting. As low as RM99 per head. Jadi ini antara package yang kita rancangkan. Selain daripada itu, Great Sales akan melibatkan great discount lah oleh pelbagai pengusaha-pengusaha duty free di Langkawi. Lebih 18, saya rasa lebih kurang 18 duty free outlets yang terlibat. Dan selain daripada diskaun daripada 50%, ada 50%, ada yang lebih, ada yang mungkin kurang sikit. Kita ada juga voucher. Untuk pembelian lebih RM300, kita bagi RM10 voucher. So kalau kita beli RM3,000 dapat RM300. Syarika. Wah, okey. Bersinar mata. Bolehlah kita rancang selepas ni ke Langkawi. Boleh rancang perjalanan. Dia yang nak rancang. Kita dah pasukan sama bagi Malaysia. Okey, kita masih dalam PKP sebenarnya. Walaupun PKP pemulihan. Jadi dalam pada itu ada norma-norma baru, kelaziman baru yang harus kita fahami dan juga untuk industri pelancongan sendiri amati. Jadi antara norma baru yang akan dihadapi oleh para pelancong apabila tiba di Langkawi nanti. Seperti mana dipraktikkan di tempat lain, ambil suhu, pemakaian mask memang kita tekankan. Dan contohnya di beberapa attractions, cable car contohnya, kalau dulu di satu gondola tu boleh muat 6 orang. Sekarang ni kita benarkan hanya 4 orang masuk ke dalam gondola. Dan kita ada penjarakan sosial waktu menunggu. Dan bila kita lihat satu kawasan di Oriental Village di tempat cable car ini, bila agak penuh, kita akan kawal. Kita disperse the crowd lah. Supaya tidak terlalu dekat dengan each other.
Itu saya rasa standard lah seluruh negara, dan hotel-hotel juga mempraktikkan pelbagai SOP. Contohnya saya lihat di satu hotel di Langkawi baru-baru ni, habis saja mikrofon itu dipakai di loud. Contohnya banyak yang inovasi di peringkat operation lah di Langkawi ya. Dan saya kira yang menjadi cabaran ni bila di JT contohnya, kalau feri itu lambat, jadi orang berkumpul, yang tu kita cuba tengok macam mana nak tangani sekarang ni. Adalah juga cabaran-cabarannya. Betul. Baik, kalau Langkawi ni kita boleh bayangkan pasirnya yang putih, suasananya yang indah. Apa lagi tarikan sebenarnya yang berada di Langkawi sekarang ini? Sekarang ini saya rasa sebab package kita, orang datang ke Langkawi domestik ya, pelancong domestik datang ke Langkawi biasanya 3 hari 2 malam, pendek sangat. Jadi dia tak sempat naik jet ski, tak sempat pergi island hopping ya. So tarikan-tarikan di laut di Langkawi ini banyak. Yang tu yang saya rasa belum sempat masyarakat Malaysia lah. Kalau biasa foreign tourist dia datang seminggu. Dia sempat enjoy ya, dia sempat pergi nature trails ya. Langkawi 60% masih lagi kawasan hutan. Dan kita pula UNESCO Global Geopark dengan pelbagai tarikan ya. Saya rasa ramai orang belum pernah ke Kilim tengok kawasan yang cantik, batu-batuan yang berusia 500 juta tahun ya. Paling tua di Asia Tenggara. Banyak rakyat Malaysia belum sampai ke sana. Atas dasar itulah kita ada Langkawi Travel Fair ni yang kita mulakan di Sunway Pyramid 23 hingga 24 ya. Di Sunway Pyramid, dan 28 hingga 30 kita di Bangsa Village pula. Ya, untuk bawa produk-produk owner kita, bawa ejen-ejen kita untuk masyarakat mengenali apa produk-produk yang ada di Langkawi yang belum pernah mereka enjoy sebelum ni, nikmati sebelum ini. Dan yang terakhir mungkin di IOI City Mall daripada 4 hingga 6 September. Jadi kita nak galakkan semua orang ke lokasi-lokasi ini, terutamanya 29 hari bulan ni kita ada pelancaran di Bangsa Village ya. Banyak package-package yang menarik akan ditawarkan seperti saya sebut tadi, dan ada banyak mystery gift. Jadi sila bawa keluarga datang beramai-ramai. Baik, ada sales, ada mystery gift, ada package-package yang menarik. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan Langkawi di mana Bangsa Village pelancarannya tadi. Yang berpelancaran di Bangsa Village 29 hari bulan. 29 hari bulan. Tidak jauh daripada kita sebenarnya. Saya tahu. Saya memang dah mata saya memang bersinar dah. Memang saya nak pergi. Selain daripada package-package yang ditawarkan dan juga peluang-peluang untuk membeli belah, mungkin juga kita boleh galakkan orang ramai yang datang supaya mengamati SOP secara mereka sendiri, walaupun mungkin di Langkawi itu kebiasaan mereka adalah untuk bebas dan tidak begitu terikat. Mungkin kita boleh beri peringatan kepada para pelancong domestik yang datang ke Langkawi. Langkawi ni penduduknya tak ramai, cuma 110,000 orang, dan Langkawi lebih besar daripada Pulau Pinang. Jadi kalau kita tengok density-nya tu memang social distancing tak ada masalah lah. Kalau kita nak jauh-jauh daripada orang memang senang sangat di Langkawi. Jadi itu memang perlu diperhatikan. Dan lagi satu saya nak sebut, mungkin kerajaan dalam pakej penjana ini ada memberi pengecualian cukai untuk pelancongan domestik kan. Jadi kalau kita ni pembayar cukai, RM1,000 boleh dikecualikan daripada cukai kita. Kalau ada pasangan suami isteri pula RM2,000 untuk pelancongan domestik. Mai lah ke Langkawi. Pakat mai. Pakat mai. Terence yang sudah berkahwin, pengecualian RM2,000. RM2,000 saja nak bagi tahu kahwin. Nasib baik. Kena bagi tahu isteri saya nantilah kalau sampai kat rumah ada dua peluang ni, satu melancong, satu lagi membeli belah. Memang combination yang begitu menggalakkan lah usaha untuk pelancongan domestik. Yang single macam Syafiqah ni kita kena tekankan single. Dia mungkin lebih kepada membeli belah saja. Kan? Baik, kita nak tahu jugalah harapan sebenarnya. Kita ada 2 promosi yang berjalan serentak ni, Langkawi Great Sales dan juga Langkawi Travel Fair. Harapan sebenarnya daripada pihak LADA. Kalau kita tengok tahun lepas bukan tahun yang sangat baik untuk pelancongan di Langkawi. Kita berjaya menarik lebih kurang 3.92 juta pengunjung ke Langkawi. Satu rekod baru untuk Langkawi. Tahun ini dengan ekonomi slowdown, dengan sekatan perjalanan, kita tak bolehlah harap sampai dekat-dekat 4 juta ya. Jadi sasaran kita adalah 2.5 juta. Jadi insya-Allah kalau kita dapat kekalkan setiap bulan lebih kurang 200,000 begitu, kita boleh capai lebih kurang 2.5 juta. Dan saya harap penonton-penonton dapat meluangkan masa ke
beberapa lokasi, ke Bangsar Village dan juga ke IOI City Mall. Dan belilah daripada travel agent yang sah untuk mengelakkan penipuan, untuk lebih rasa selamat. Betul. Okay. Untuk maklumat lanjut, di mana mereka boleh layari ataupun hubungi? Kita ada website kita, Natural Langkawi. Di situ akan disebut tentang ejen-ejen mana yang boleh dihubungi. Dan social media lah, macam biasa kita akan blast supaya semua orang tahu mana nak pergi. Baik. Jadi diharapkan semua yang baik-baik dalam mempromosikan Langkawi. Jadi kepada anda di luar sana, promosi begitu banyak yang ditawarkan oleh Lada. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Honeymoon tadi pakej RM700, serendah RM700. Candlelight dinner. Candlelight dinner. Baik. Itu ialah cerita Langkawi. Ini kita nak terbang sedikit ke Perlis. Apa pun terima kasih dulu kita nak ucapkan kepada Dr. Hezri Adnan kerana sudi bersama dengan kita pagi ini. Kita nak terus saja ke Perlis, lajak sikit daripada Langkawi itu bersama dengan Wan Muhammad Ryan Rohidar. Di sana kita nak menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan. Silakan.